الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Soalan yang saya akan jawabkan hari ini adalah soalan yang popular, yang ramai tanya, memang selalu tanya. Bagaimana nak jadi kaya, bagaimana nak jadi mulia, bagaimana nak menjadi seorang yang bijaksana. Kerana ketiga-tiga perkara ni adalah dianggap sebagai unsur kejayaan di atas muka bumi ini, ataupun jalan kepada kejayaan. Dan itulah yang diperlukan, yang kita semua faham. Dan ini adalah fitrah manusia yang dia mencari. Pendek saja tazkirah hari ini. Satu, saya akan kongsikan satu hadis, sabdaan ataupun kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan kedua adalah satu syair yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Yang pertama, selalu orang katakan, ingatan saya lemah, kan, saya tak bijak, susah nak ingat sesuatu, senang lupa. Dan bila kebijaksanaan tu kurang, kononnya tak dapat promotion, tak dapat naik pangkat, tak dapat berniaga, kan, perniagaan tak dapat maju, dah pergi macam-macam pelbagai kelas, tak dapat nak faham, tak dapat nak apply, tak dapat nak implement, tak dapat nak execute sesuatu itu seperti yang dikehendaki, kerana dia terasa bahawa dia tidak bijak. Maka pertama kita kena ingat, kebijaksanaan ini bergantung kepada satu perkara yang kita selalu lupa. Ianya bukan dengan hanya makan makanan yang sihat, makan vitamin hari-hari, makan suplemen itu dan ini. Tak. Ada satu perkara yang penting sangat dalam bab kebijaksanaan ini adalah, mula-mula kita dengar kan, Nabi-Nabi pun minta kebijaksanaan. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ini adalah doa Nabi-Nabi, mereka minta kebijaksanaan. Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata bahawa dia ungkapkan jawapan kepada soalan ini dengan soalan sekali. Soalannya berbunyi, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani bi tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta atau la yuhda li'asi. Kata, aku mengadu kepada guruku akan lemahnya ingatanku, ataupun buruknya ingatanku. Lemah, dah baca lupa, cuba nak ingat lupa. Maka apa yang guru aku pesan itu adalah, iaitu tinggalkan maksiat, tinggalkan segala larangan Allah, sekecil-kecil larangan sehinggalah sebesar-besar larangan. Dalam larangan ni banyak kita terlepas pandang. Biasaannya kita rasa, oh ini bukan larangan, kan. Larangan maksudnya sekecil-kecil hinggalah sebesar-besar larangan. Tinggalkan kesemuanya. Termasuklah perkara-perkara yang melalaikan, kerana perkara yang melalaikan akan melemahkan ingatan kita, akan melemahkan akal kita, akan melemahkan, akan mengurangkan kebijaksanaan kita. Contoh, habiskan masa baca komik, habiskan masa dengan tengok movie, habiskan masa dengan dengar lagu, habiskan masa dengan perkara-perkara yang melalaikan, duduk melepak sembang kosong. Ini semua perkara akan menyebabkan kita akan mempunyai ingatan yang lemah. Kebijaksanaan kita akan berkurangan, walaupun kita cuba dengan makan macam-macam lah, dah makan badam, dah minum madu,
kan, dah jaga, dah makan vitamin hari-hari, multivitamin, vitamin C, vitamin itu, vitamin ini, semua makanan sunnah, kurma, buah tin, buah zaitun, apa pun tak tinggal lagi, tapi masih rasa ingatan tidak kuat lagi, maksudnya ada masalah. Sebab apa? Inilah fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guru aku kata tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab pun diberitahu, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, kerana apa? Guru aku beritahu kepada aku sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah nur, dan Allah Subhanahu wa taala, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nurnya kepada orang yang membuat maksiat. Orang yang melakukan maksiat tidak akan dapat kebijaksanaan. Walaupun dia rasa dengan apa, dia rasa seolah-olah dia bijak kan, tapi sebenarnya dia syok sendiri. Walaupun dia rasa dia bijak, dia syok sendiri. Kadang-kadang kita lihat orang tu buat keputusan, dia rasa seolah-olah dialah orang yang paling bijak di atas muka bumi ini, tapi para audiens bila dengar jawapan ataupun keputusan yang dia buat tu, dia anggap seolah-olah adakah ini yang dikatakan kebijaksanaan? Sedangkan bijaksana seperti Nabi SAW, keputusan yang dibuat oleh para sahabat ridwanullah alaihim majma'in, yang mana Nabi kata tinggal, mereka tinggalkan, Nabi kata buat, mereka buat, mereka tak pernah soal sebab apa, bagaimana, apa logik dia, apa tak ada. Kata Nabi beritahu, maka benarlah, tak ada tanya balik. Mereka tak tanya balik, kenapa ya Rasulullah, apakah logik di sebalik ini, apakah kandungan itu dan ini, sebab apa Rasulullah minta baca Quran, apakah sebabnya, tidak bolehkah kami baca terjemahan, bukankah itu sama saja? Itu macam-macam soalan. Akan dia rasa seolah-olah dia bijak dah, dia cukup bijak, sedangkan dia kebodohannya dalam satu perkara yang tidak memahami bahawa taatlah kepada perintah Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Kan dalam bab anti hadis ni kan, mereka mengambil dalil pun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka anti hadis, kemudian mereka ambil dalil pun daripada hadis Nabi. Kata pada permulaan turun wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan tulis kecuali selain daripada Al-Quran. Mereka katakan Nabi kata yang kamu ambil tu pun hadis, yang kamu jadikan dalil pun hadis, maka bagaimana mungkin kamu anti hadis? Kan, yang anti Quran pun sama juga kan. Maksudnya mereka anti Quran, anti hadis kan, sedangkan mereka ambil dalil pun daripada Quran, daripada hadis. Jadi kadang-kadang kita rasa kita bijak, tapi nak dapat kebijaksanaan mestilah tinggalkan segala larangan Allah, maksudnya maksiat, dan taat kepada segala perintah Allah. Dan orang alim kata ketaatan yang paling besar adalah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh share lagi? Sebab apa? Kita bukannya kuat sangat kan, kita ni lemah. Nak buat amalan banyak-banyak memang kita tak mampu, tapi meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah satu perkara yang memberikan pahala. Seorang yang meninggalkan larangan Allah, dia akan dapat pahala berterusan kerana dia meninggalkan segala larangan Allah, kerana mentaati kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kedua, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an berkenaan dengan orang yang nak kekayaan. Kata man arada izzan bila ashiratin, seseorang yang mana dia nak kepada kemuliaan tetapi tak ada asbab kemuliaan, tak ada sebab yang nak berikan dia kemuliaan kan, dia tak ada apa-apa duit kan. Kalau aku duit kan, dia nak ghinan bila mal, nak ada harta tapi tak ada, dia nak jadi orang kaya, harta pun tak ada, hutang je banyak kan. Haibah bila arada haibatan bila sultan, dan dia nak kehebatan tapi dia bukannya ada kuasa pun tak ada. Maka apa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, falyantaqil min dhilli ma'siyatillahi ila izzi ta'ati, maka hendaklah dia berpindah daripada kehinaan dalam maksiat kan, dalam penghinaan dalam maksiat kepada kemuliaan dalam ketaatan. Perkara ini dengar rasa macam tidak logik. Awal tadi saya dah bagi tahu, banyak orang yang rasa logical tu kerana akal mereka yang tak dapat faham, mereka sangka bahawa itu tidak logik. Sedangkan itu menunjukkan akan kebodohan mereka yang tidak dapat memahami akan
perintah Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para sahabat ni mereka tak pernah tanya dua kali. Nabi kata buat, faham ke tak faham ke, kan mereka rasa manfaat ke mudarat, mereka kata sami'na wa ata'na, kami dengar. Mereka tak jadi macam orang Yahudi, sami'na wa asaina. Mereka kata kami dengar tapi kami tak boleh ikut. Kenapa? Mereka guna akal mereka, logik mereka. Tapi para sahabat ni dalam bab Nabi SAW perintah ataupun larang, mereka kata ya Rasulullah, kami dengar dan kami taat. Inilah yang kita kena buat. Tapi inilah yang paling berat. Kita tinggalkan ini, kita pergi kanan, kita pergi ke kiri, kita cuba mana ada jalan lain. Tak kutlah dengan cara saya nak tinggalkan larangan Allah ni susah. Tak ada cara lain ke Ustaz saya nak jadi pandai? Dia tak ada cara lain, memang tak ada. Kenapa ulama dahulu mereka mempunyai ingatan yang kuat? Kenapa mereka mempunyai kebolehan, kebijaksanaan yang luar biasa? Satu saja, kerana mereka meninggalkan sekecil-kecil larangan dan perkara yang melalaikan sehingga mereka dapat ingatan yang kuat, seperti Allamah Anwar Shah Kashmir rahimahullah. Dan begitulah begitulah kita lihat para ulama-ulama dahulu, dan mereka subhanallah tak ada masa untuk kita habiskan lepak kan, kedai mamak, tengok bola, tengok baca komik, tengok movie, dengar lagu. Ini semua perkara akan melemahkan ingatan seseorang. Kita rasa refreshment tak? Refreshment kita adalah dengan bacaan Al-Quran. Umil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Baca Quran pada malam hari solat tahajud itu akan beri kekuatan. Saya nak kongsi satu peristiwa. Ni saya pakai jubah daripada EJ Collection. Dia telah hadiahkan kepada saya. Siapa nak dapat boleh dapatkan, masya-Allah. Saya begitu teruja dan terus pakai baju jubah ni. Ni Tuan Syafiq komen betul, memang sangat kemas dan sangat selesa. Baiklah, saya teringat satu kisah dulu di tempat kerja saya. CEO kami dulu kata, dia kata, Ustaz, daripada kita tampal falsafah Yahudi Nasrani kat dinding ni, boleh tak Ustaz berikan kami falsafah daripada ulama-ulama, daripada orang dululah, orang bijaksana dulu. Saya kata boleh. Maka saya pun berikan dia satu syair Imam Syafi'i rahimahullah, kan. Dia kata, saya pun tulis dan saya translate, saya berikan kepada dia. Dia kata, yang ni boleh tambah boleh tampal di dinding. Apa syair tu? Biqadril kaddi tuksabul ma'ali, lebih kurang biqadril kaddi tuksabul ma'ali man talabal ula sahiral layali. Sejauh mana usaha seseorang itu, setakat itulah pencapaian dia. Dan siapa yang mahukan ketinggian, man talabal ula, siapa yang mahukan ketinggian, maksudnya nak sampai kepada ketinggian, nak promotion ke apa saja, maka sahiral layali, maka dia hendaklah berjaga pada waktu malam. CEO kata, Ustaz, jangan Ustaz, kalau semua berjaga malam, besok datang kerja lewat nanti Ustaz. Dia kata, bagaimana kalau kita nak gunakan akal kita dan kita tolak, kan, kita even tolak pandangan Imam Syafi'i. Ada yang sehingga sekata, oh itu zaman Nabi, kan, Nabi bolehlah buat, kita mana mampu. Kita sekarang ni sistem. Sebab tu kata, kalau kita guna akal kita sendiri, maka memang kita akan gagal. Sebab akal kita ni tak boleh faham. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang ada pun sedikit, kefahaman yang ada pun sedikit. Dan dengan itu kalau kita nak buat keputusan, memang kita tak akan dapat apa-apa. Tapi para sahabat ni, mereka kata, kan, dalam peperangan Badar, kan, mereka kata kepada Miqdad, tak silap saya, seorang sahabat Nabi, yang mana dia bangun, bukan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, dia bangun mewakili para Ansar. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, kami tak akan jadi seperti kaum Nabi Musa yang kata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau, kan, ya wahai Musa, dengan Tuhan kau pergilah perang, kami tunggu kat sini, menang nanti bagi tahulah inform. Tapi izhab anta wa nahnu ma'aka muqatilun. Pergilah ya Rasulullah, kami akan bersama dengan kamu, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, akan berperang dengan kamu. Kami akan berikan nyawa, kalau Tuhan minta itu pun kami akan berikan. Ini para sahabat, mereka taat. Ya Rasulullah kata A, Rasulullah kata B. Bila mana negotiation berlaku di dalam sulh Hudaibiyah ni,
bila wakil yang datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka impression mereka dapat, mereka pulang, kebanyakan pulang, sehinggalah orang yang terakhir datang, Suhail bin Amr datang, kan mereka kata apa, tak pernah kami jumpa seorang pemimpin yang mana dihormati melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sanggup berikan nyawa mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa pun itulah keputusan kami, kan. Bila Abu Sufyan datang selepas berlaku peperangan antara Banu Bakar dengan yang Banu Khuza'ah, dia datang ke Madinah minta rayuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tidak serang. Maka dia pergi jumpa Rasulullah diam. Dia pergi jumpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata kami ini bukannya boleh senang-senang, kami tak akan cakap apa-apa bila Nabi dah buat keputusan Rasulullah, keputusan kami tak akan bersuara selepas Nabi buat keputusan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kami tak ada dah nak bincang pun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat keputusan. Tapi hari ini sabda Nabi pun kita akan bincang dulu, bagus ke tidak ke. Sepatutnya kita kaji satu saja, adakah Nabi telah bersabda ataupun tidak. Kalau dah, terus taat, tak perlu bincang lagi sabda Nabi betul ke baik, kenapa baik, apa kebaikan. Para sahabat tak buat itu, sebab itulah mereka sentiasa ke depan. Minhum sabiqun bil khairati biiznillah, kan, was-sabiqun al-awwalun. Kenapa? Abu Bakar Siddiq dia kata apa Rasulullah kata benar, dah habis cerita, saya tak tahu apa, kan, saya tak nak tahu kenapa, bagaimana, sebab apa Rasulullah dah bersabda, maka benar, kan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap itu benar. Jadi memang bila Fatah Mekah, kan, Abu Sufyan kata kepada Abbas, wah, dia kata hebatnya pemerintahan anak saudaramu wahai Abbas. Abbas kata, wahai Abu Sufyan, dia kata ini bukan pemerintahan, ini adalah kenabian anak saudaraku. Kenabian dengan pemerintahan beza. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi ditaat oleh setiap para sahabat tanpa persoalkan apa-apa. Kadang-kadang mereka persoalkan dan akhirnya mereka akan menyesal. Dan mereka akan menyesal dan menangis di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin dia, Allah nak ajar kita, walaupun di kalangan sahabat ada yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menyesal meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kan, saya bukannya nak panjang-panjang sangat. Inilah basic yang kita tahu dalam kejayaan kita adalah kita tinggalkan falyantaqil min dhilli ma'siyatillahi ila izzi ta'atillah, meninggalkan penghinaan dalam maksiat dan berpindah kepada kemuliaan dalam ketaatan. Demi Allah, mereka yang taat kepada Allah, dia akan dapat kemuliaan, dia akan dapat kekayaan, dia akan dapat kejayaan, dia akan dapat kebijaksanaan. Semua Allah akan berikan kepada dia dengan percuma. Dia tak perlu buat apa-apa, tapi dengan syarat benar-benar, bukan pura-pura, ikhlas kerana Allah, maka semuanya Allah akan berikan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin, kamu tetap akan di atas kedudukan yang tinggi selagi mana kamu beriman. Selain daripada tu, syok sendirilah ataupun istidraj. Allah kata, aku bagilah kau nak sangat. Tapi dalam istidraj itu pun, kebodohan yang paling besar bagi seseorang itu adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan setiap perkara telah zahir. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, semuanya telah jelas pun masih tidak beriman. Itulah kebodohan yang paling besar, dan tetap dia mengaku bahawa dia bijak. Itu yang problem dia, kan. Orang yang bodoh mengaku dia bijak, akhirnya dia pun menuju kepada kehancuran dan dibawa orang lain. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Mereka yang mengikut akal mereka, nafsu mereka, Allah kata apa? Kami sesatkan mereka dengan ilmu yang mereka ada. Kita tak tahu. Sebab tu Allah kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa, Allah yang berikan semua. Dalam itu kamu nak lawan dengan Allah. Kamu kata, oh, saya tak boleh faham apa logik di belakang, di sebalik sabda Nabi. Memang kita, akal kita ni not even 1% daripada akal Nabi, kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak faham? Maka kita sami'na wa ata'na. Kita kena pastikan satu saja, adakah benar itu sabda Nabi, maka terus amal tanpa soal. Kalau benar Nabi kata, maka di situlah kejayaan kita. Kalau kita guna akal, kan, ambil wuduk, kenapa basuh muka kata? Kenapa nak basuh muka? Punggung kan dah basuh.
apa kena-mena punggung dengan muka aku? Kita guna akal kita. Lepas tu kita pun buat kajian itu. Sebenarnya tak perlu pun kajian kita satu, adakah Nabi bersabda? Nabi bersabda, maka habis cerita. Tak ada apa dah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Nabi kata buat, Nabi kata tinggalkan. Logik ni Allah akan bagi kefahaman kepada kita kemudian. Nabi Ibrahim AS ditanya logik kepada Allah, ya Allah, nak sembelih anak aku, kenapa? Kenapa ya Allah? Bukankah membunuh itu haram? Kalau bunuh berdosa, kenapa? Tak ada. Kata ya Allah, baiklah, kau perintahkan. Nabi Ismail kata, buat juga. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Taat perintah Allah. Kalau guna akal, logiknya mana? Mana logiknya? Logiknya tu, kita punya logik pun tak logik lagi. Macam mana kita nak faham logik, tuan-tuan? So, orang tu akan menjadi kebijaksanaan bila mana dia mengambil kebijaksanaan Allah, dia masukkan dalam diri dia tanpa dia hengki-pengki. Dia tak, saya rasa ubah sikit gitu. Saya ni orang yang bijak ni, saya pelajaran. Maka di situlah mula kesesatan dia dalam syok sendiri. Itu saja ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada saya dan semua yang mendengar hari ini untuk terus berpegang kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita banyak soal. Asalkan kita memang wajib kita pastikan adakah benar itu sabda Nabi. Bila kita dah tahu bahawa itu benar, maka terimalah, amallah, jangan pertikaikan. Saya sebut bahawa ni ada orang tanya saya ulang balik soalan dan saya bagi tahu jawapan. Ada orang tanya, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dengan makan sesuatu ini ada kesihatan, dapat kesihatan ataupun tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata makanlah satu. Kalau bab madu tu bukan setakat Nabi, tuan-tuan. Orang yang pertikaikan madu sebenarnya Quran pun dia tak baca. Madu ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Allah turunkan dalam Al-Quran, wa auha rabbuka ilan nahl. Dalam Quran Allah kata kami beritahu kepada lebah. Ini surah Nahl, ada satu surah tentang lebah. Madu lebah tu Allah kata kami jadikan dia syifa. Allah sebut dalam Quran. Itu pun ada yang pihak akan kata, yelah, tapi bukan untuk semua penyakit. Tuan-tuan, penyakit itu apa pun kita tak tahu, bagaimana kita nak tahu penawar itu apa? Penyakit pun perintah, penawar itu perintah. Bila seorang buat apa yang Allah perintahkan, dia akan dapat syifa kerana perintah Allah, kerana melaksanakan perintah Allah. Allah kata makan madu syifa, dia kata saya makan kerana taat, maka dia dapatlah syifa itu saja. Bukan nak pergi ambil madu tu kaji ada ke syifa. Memang tak akan jumpa lah dalam tu, kerana perintah tak nampak. Beramal dengan itu kerana itu perintah, akan dapat apa yang dijanjikan dengan beramal dengan perintah. Itu saja. Allah kata syifa, ya Allah saya makan madu kerana engkau kata syifa. Allah kata baiklah, kerana iman kamu kepada perintah kami, kepada apa yang diturunkan kepada kamu, kami berikan kepada kamu apa yang kami janji dengan kamu. Itu saja. Buat apa nak kaji? Kita kena kaji benarkah itu sabda Nabi, itu saja. Kenapa? Apa yang ada lebih? Saya bagi contoh kan, habbatus sauda, jintan hitam. Cuba kaji jintan putih, mesti akan jumpa banyak khasiat dalam tu. Kenapa jintan hitam? Hajar aswad, batu hitam. Pergi tengok batu putih lagi cantik. Apa ada kelebihan dengan batu hitam itu? Kenapa? Apa ada dengan hajar aswad tu? Pergilah batu putih cium. Pergilah istilah batu putih. Kan? Apa ada dengan habbatus sauda dengan jintan hitam? Yang ada dalam habbatus sauda adalah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia syifa, maka automatically dia tak perlu kepada apa, siapa yang makan tu dapat syifa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janji kamu buat apa yang Nabi perintah, kami akan berikan kepada kamu apa yang Nabi janji sekali itu. Sebab tu para sahabat datang jumpa Nabi kan, apa-apa ya Rasulullah, engkau janji ke syurga? Nabi kata janji, kata kalau janji idzan kami buat saja, kami tak fikir apa dah. Ni sekarang ni masa yang kita hidup di zaman semua cari logik, sedangkan logik pun bukan digunakan akal, digunakan selain akal kan, guna machinery situ dan ini untuk cari logik. Sedangkan akal manusia yang super power kan, mata manusia lebih hebat daripada kamera, daripada skop apa sahaja. Yang kita tak, saya tak nak guna mata saya tak nak guna hati saya tak nak guna akal saya nak guna teknologi untuk faham. Maka dia pun mulalah menuju kepada kehancuran. Kenapa? Artificial intelligence ni, dia bukannya benda yang nyata. Kadang-kadang tipu pun dia boleh kata betul, betul pun dia boleh kata tipu, kerana dia bukannya akal, dia bukan boleh bertindak kan.
Itu sahajalah panjang pula cerita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golong kita dalam golongan mereka yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kejayaan di dunia, dapat kejayaan di akhirat. Jangan pula kita jadi seperti mana Allama Iqbal kata kan, kita nak khudai mili na wisale sanam na idhar ke rahe na udhar ke rahe. Dia kata dunia pun tak dapat, kekasih pun tak dapat, sini pun tak ada apa, sana pun tak ada apa. Jangan sampai macam tu. Mudah-mudahan kita dunia pun kita dapat kebaikan, dan akhirat pun. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kan, semoga dunia pun kita dapat kebaikan, kehidupan dunia yang singkat, dan akhirat selama-lamanya kita dapat kebaikan kerana mentaati Allah dan Rasulnya tanpa kita banyak soal. Demi Allah, kejayaan hanyalah dengan mentaati perintah Allah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.